Okey, saya buka mana. Alright, ni dulu. Kemudian ni. Um, this one. Okey. So, saya teruskan dengan introduction to SMT terlebih dahulu. So, basically SMT ni dia dia diwujudkan pada tahun 1960-an. Tapi akibatkan tahun 1960-an tu, kamera saya tak ada. Maaf. Alright. Ketika tahun 1960-an sehinggalah silap saya sehingga 1978 saya rasa. 78 ataupun nak ke arah 1980-an. So ketika itu tak diguna pakai lagi tapi dia diwujudkan ketika 1960-an. Ketika itu tak saya engineer Jerman dengan engineer Jepun yang create SMD ni, sebab the reason why dia nak create SMD ni sebab dia nak low cost kan. Dia punya main point wujud SMD ni memanglah orang kata nak kecilkan board kan ataupun nak kurangkan space. Tapi so far dalam kajian sebenarnya benda yang diorang nak reduce cost tu dekat tebuk lubang tu. Sebab dalam tebuk lubang tu dia pakai bit tungsten. So bit tungsten tu yang untuk tebuk lubang, dia kemudian dia nak plated antara top layer dengan bottom layer. So top layer dengan bottom layer, buat ni kan contohnya. So top layer dengan bottom layer dia connect to each other, dia panggil plated through hole. So, maksudnya dia ada satu proses, dia alihkan copper dan selepas dia alihkan copper, dia alihkan coating silver coating panggil, macam ni kan, silver coating. So basically benda tu membuatkan cost machine tu dan bit tu terlampau mahal untuk produce. So that's why diorang create satu komponen baru yang itu panggil SMD. So SMD ni ialah surface mount device ataupun kata dulunya pada tahun 1980-an dah kerap pakai sampai tahun 2010 saya diorang panggil SMC, iaitu small mount component. Sama je, small SMC dengan SMD dia punya kriteria sama, iaitu komponen yang nak solder ke atas board tu dipanggil SMD. SMT, Surface Mount Technology. Surface Mount Technology ni ialah macam mana nak solder surface mount punya komponen tu dekat atas PCB. So dua benda tu adalah berbeza lah. So kalau nak tanya macam have you done, kalau dalam interview so far, interview company yang saya pergi kat sini, soalan dia have you done SMT ataupun have you done SMD soldering, benda tu sama, SMD soldering sama dengan SMT macam tu. So basically SMT ni ialah method ataupun cara macam mana nak solder SMD ataupun SMC ke atas board. So basically untuk awal stage so dekat dalam note saya dia ada pasal history sikit tentang SMT and advantage, kenapa dia nak buat semua. Kemudian surface mounting, kemudian kita pergi dekat sini. Alright. So basically ketika ni yang general orang ataupun industri dia buat design ketika kalau nak buat laptop ataupun phone yang high class ataupun benda-benda yang dipakaikan di military, tentera dan sebagainya, navy semua, diorang memang ada satu design dia dipanggil astagfirullahalazim, dia dipanggil less reduction
of high accuracy and reduction of current flowing. So, dia punya main tu sebenarnya ialah saya explain kenapa. So method yang saya akan explain sebenarnya dia nak buat macam tu sebab kononnya ni saya punya pendapat sendiri lah. Kononnya kalau dia buat atas tu SMD saja ataupun atas tu SMT saja dan dia ada side is berlawanan, contohlah kalau atas through hole, bawah tu SMD. So surface mount. So diorang mengatakan kalau buat macam tu current flowing ataupun arus yang mengalir kat board tu kurang ataupun dapat control. Sebenarnya tak. Sebab tahun 2006 tak saya. 2006 betul. 2006 ada seorang engineer, R&D engineer di UK. Di UK dia buat satu kajian yang mengatakan bahawa tiada masalah pun as long as komponen tu dia create atas satu flow elektronik, iaitu elektronik ni, term elektronik ni sebenarnya ialah anything komponen yang bawah 36 volt. That's itu komponen yang kategori elektronik, dan atas seperti mana dia kategorikan sebagai komponen dia panggil power elektronik. Kalau atas daripada 100 volt ataupun atas daripada 115 volt dia panggil electrical component. So kalau kita ada 3 type dalam elektronik, kita ada 3 type of component: electronic component, power electronic component dengan electrical component. So yang SMT ni memang untuk electronic component saja. Alright, so kita continuekan dengan cara pemasangan. So cara pemasangan ketika secara general dia ada 3 type. So untuk cara detailnya boleh refer kat slide saya, tapi saya prefer buat nota kat sini. Sepatutnya saya ada slide, seperti saya kata tadi, saya minta maaf. Slide yang saya sempat buat yang tools dengan the others, tapi sebabkan slide ni antara yang slide yang panjang juga sebenarnya. Sebab dia nak explain how assembly tu works kan. Okay, saya tutup kamera supaya tak nampak hidung saya. Alright. So basically untuk pemasangan elektronik dalam bahagian SMT ni dia ada 3 type. Kalau through hole dia ada 2 type, iaitu satu single layer dengan double layer. Kalau single layer maksudnya top layer tu je dia tahu komponen. Yang bottom layer dia tak tahu apa-apa pun. Yang keduanya untuk through hole, dua-dua layer dia tahu komponen. Satu top layer dia tahu komponen, bottom layer pun dia tahu komponen. Kalau untuk SMT pula dia ada 3 type. So Alright, dia ada 3 type. Oh, tak nyala pula saya punya pen ni. Okay, dia 3 type. Sorry. So type yang pertama iaitu komponen. Boleh tak saya buat sekejap Alright. Oh, cantik. Ni okey. Okay. Alright. So type yang pertama, dua-dua both layer, bottom layer and top layer ialah SMD. Maksudnya both layer SMD. Maksudnya designer dia design memang SMD saja the whole project ataupun the whole product. Kalau saya buat kamera dia problem. Boleh nampak buat insya-Allah. Okay. Maksudnya dua-dua design dia buat the whole SMD. So kalau tengok dekat gambar rajah yang kat belah kanan saya ni, so dia letak semua komponen SMD
dekat both layer. So dia tu dia panggil type 1. So kenapa dia tak ada gelaran? Dia memang tak ada gelaran. Dia dia memang panggil, orang panggil type 1 macam tu lah. Tapi sebenarnya dia depends on educator ataupun dia depends on industri juga. Ada industri dipanggil both layer SMD, ada orang panggil layer both layer no mix. So no mix tu maksudnya SMD saja. Type yang kedua dia one layer cantik pula. One layer, saya tak cantik ni. One layer mix. One layer mix and another layer ialah chip component saja. The reason why kenapa dia buat macam ni supaya assembler senang nak solder another layer, another layer SMD. Oh, dah habis baik tulisan saya ni. Cakap ayam. Astagfirullahaladzim. Alright. So the reason why kenapa dia buat macam tu, supaya dekat proses company, dia SMD dekat company, dia nak pakai hand soldering. Selalunya dia akan pakai reflow process. Dia panggil, untuk solder SMD, dia panggil reflow process. So reflow process ni, nanti saya akan terang lebih detail. Tapi basically dia pakai mesin lah. Dia pakai mesin. So apa dia buat untuk yang type 2 ni, so dia sama ada dia pasang dulu yang bottom layer ataupun dia pasang bottom layer dulu, kemudian dia solder guna mesin, kemudian dia terbalikkan. Kenapa dia pakai chip saja? Sebab chip je yang boleh pakai adhesive tau. Dia macam gum. Gum tu dia letak dekat tengah-tengah. Contoh nak lekatkan komponen ni kan. Dia letak kat tengah-tengah ni, kemudian dia lekatkan komponen tu kat situ, kemudian dilalukan dalam mesin supaya komponen tu tak bergerak ataupun jatuh dan sebagainya. So kenapa dia pakai chip komponen? Sebab dia mudah untuk diproses. Tu je. So dia based on inspection, sebab chip komponen kat bawah senang nak letak adhesive gum, kemudian bila mengalihkan untuk solder, dia tak ada masalah. Yang type yang terakhirnya ialah satu top tu buat through hole saja dan bawahnya ialah chip component. One layer. Allah Akbar. One layer through hole and another layer chip component. So basically, minta maaf tapi boleh faham kan. So basically sebenarnya ni sehingga tahun 2000-an. Lepas tu sejak masuk 2010 dia mesti menggunakan kategori 3 type ni, tapi dia dah ubah. Maksudnya ubah tu most company dah boleh buat both. Most company, setahu saya, dia dah mix apa-apa komponen dekat bottom, tapi kat top, tapi dekat bottom dia masih menggunakan SMD saja. So macam so far general knowledge terhadap type of assembly ni, dia letak bottom layer ni, dia letak chip sahaja. Tapi for now dah tak ada lah. So for now memang dah boleh letak IC. Tu pasal kalau kita tengok bot yang baru sekarang ni, dia dah both of layer dah ada apa-apa jenis SMD. So far ada soalan ke? Tak ada, okey je. Okey je Alright. Pen saya low battery, saya pen saya ni. Stylus.
Okay, so itu type yang ada. So sekarang kita pergi ke type by type, macam mana dia solder, macam mana dia proses benda tu. So the best is guna ni saja. And saya zoom kat sini. Memang tak boleh zoom ke apa? Sekejap, saya ubah ni dulu. Okay. View, navigation, type 1. Alright. Nah, untuk cara yang nak explain lebih detail, dekat note saya ada, saya explain kat sini detail. Tak berapa detail saya rasa, tapi boleh tekan detail. Contohlah kurang. Tapi, yep. So, okay. So yang ni ialah type 1 punya flowchart. Maksudnya macam mana dia buat komponen tu, dia buat PCB tu untuk assemblekan produk tu. Mula dia print solder paste tu. Okay. Dekat Malaysia kat Malaysia kalau sebut je soldering paste, kita tahu yang ni paste kan, soldering paste yang ni kan. Yang dia macam as minyak kan. Maksudnya kalau kita nak solder, kita letak ataupun kita nak cleaning, kita guna atau sebagainya. Tapi solder paste dalam SMD ni ialah dia mix flux dengan lead. Alright. So solder paste dalam statement ni dia ialah solder lead, dia mix dengan flux. Gambar dia boleh solder paste SMT, solder paste SMD. Okay. Dia macam ni. So dia punya guna pakainya, dia letak, dia ada pakai, dia ada tensil tau. Tensil ni, Allah Akbar, ni ada. InsyaAllah. So tensil. So dia letak tensil ni, okay ni dah cantik. Dia cara. So dia letak board bawah, contoh ni tensil, anggap ni tensil. So tensil ni dia macam, dia aluminium ataupun stainless steel yang lepas tu dia cut, dia ikut lubang, dia ikut pad yang every board tu. Kemudian dia tekapkan dengan board yang kita nak solder tu. Kemudian dia apply solder, dia apply solder paste. So solder paste tu akan jadi macam ni. Bila macam ni, kemudian dia letak je komponen, dia paste komponen. Okay, kita proses. Okay. Kemudian dia place SMC komponen, kemudian dia reflow. So dia reflow ni lalu mesin lah. Dia reflow ni basically dia macam hot plate kat bawah. Dia hot plate kat bawah, dekat atas dia bagi hot air. So maksudnya both plate, both layer akan ada akan melalui proses heating. Selepas dia dah habis solder, baru ada clean flux residue. Maksudnya bila flux kan, bila kalau kita solder, kalau kita perasan kalau kita pakai flux banyak, nanti dia macam ada lebihan minyak kan. So lebihan minyak tu lah yang dia clean. Tu dipanggil flux residue lah, lebihan minyak, lebihan flux. Tapi proses mostly company, kalau dia nak jimat, dia tak beli mesin cleaning tu. Dia memang upah operator untuk cleaning board. Macam tu lah. Kemudian turn on PCB, sebab dua-dua both layer untuk yang type 1 ni, both layer dia pakai SMD kan. So dia turn over PCB untuk letak dan dia repeat proses yang sama. Maksudnya dia apply solder paste, kemudian reflow dan bersihkan. Macam tu lah. Alright. Untuk type 2 sebabkan dia ada
through hole. So through hole component mostly dia ada dua type. Through hole component nak solder dia memang ada dua jenis. Yang pertama ialah hand soldering yang kita solder macam biasa, through hole component. Yang keduanya ialah berbagai mesin iaitu wave soldering. Wave soldering ni dia ada roller banyak. Roller banyak tu dia roll kan. Pada masa sama dia ada lead yang dicairkan banyak-banyak. So macam dia lalukan macam ni. So nanti dia solder lah benda tu. Macam tu lah. Sebabkan board ada coating, so dia takkan ada melimpah. Tapi selalunya akan ada inspection. Memang wave soldering ialah antara soldering method yang agak bukan bahaya, tapi dia agak complicated. Sebab selalunya bila dia habis je produk tu, error terhadap board tu mesti banyak sebab dia ada splash soldering, lepas tu dia ada solder yang terlebihan dan mostly dia tak ikut spec lah, of course. Okay, untuk type 2 ni dia punya proses sama macam type 1, cuma bezanya ialah dia ada insert through hole sebab seperti saya kata tadi, dia ada mix top layer, dia mix SMD dengan dia mix dengan through hole component. So bila dia nak solder tu, dia reflow dulu sebab dia nak solder SMD component dulu, baru dia lepas dah reflow, barulah dia letak through hole component untuk dia letak through hole component. Pada masa sama dia letak juga bottom component, chip component dan dia letak adhesive lah. Adhesive tu okay, saya bagi gambar adhesive. Allah Akbar. Sebagai adhesive. Ada kat sini tapi Allah SMD. Saya nak gambarkan seri SMD. Oh okay, kat sini ada. Jadual program, dokumen, dekat dalam, tak maaf ya, sebentar, WhatsApp, notes. Okay, dalam notes dekat dalam PC memang ada kategori adhesive. Okay, alhamdulillah. Alright. Terlebih. Yep, ni this one adhesive. So tengah-tengah ni dia panggil adhesive. Dia macam basically dia gum lah. Dia gum, kemudian dia letak komponen, lepas tu dia lalu proses flow and wave soldering. Kemudian dia. So kadang-kadang ni kadang-kadang mesin ataupun operator dia letak lebih adhesive sampai kan tak boleh nak solder macam ni kan. Tak boleh nak solder. So dia boleh katakan defect dan sebagainya. Dia memang ada amount of dia memang ada jumlah yang betul-betul untuk satu komponen tu. Kalau komponen size tu 0603 misalnya kan, dia memang ada the right amount untuk letak adhesive dekat situ. Macam tu lah. Tapi kat situ saya secara jujur saya tak pernah belajar lagi. Sebab adhesive ni dah masih orang pakai, tapi company besar setahu saya tak ramai pakai dah. Sebab the reason why dia tak pakai adhesive ni, sebab kalau siapa-siapa yang pernah buka board-board lama ataupun macam board ataupun power supply punya board ke apa kan, dah banyak adhesive yang memang berlebihan. Lepas tu bila nak replace balik susah, nak komponen, nak buat repair susah. That's why most company, big company, dia orang tak pakai adhesive dah. Sebab dia hanya pakai proses turnover, reflow, turnover, reflow. Lepas tu inspection lah. Macam tu kurang. Okay, next ialah type 3 yang terakhir lah. So type 3 ni ialah dia simple sebab dekat dia boleh guna sekali, dia boleh lalu mesin sekali je.
dia pakai wave soldering saja. So wave soldering tu dia ada satu basin macam tu, lepas tu ada roller banyak kan. So dia lalu benda tu dekat bottom layer tu, dia dah lekatkan semua SMD pakai adhesive, pakai pelekat, pakai gum. Kemudian through hole dia masukkan semua komponen dekat atas board dan dia lalu dia solder, dah siap macam tu. Tapi advantage of Type 3 ni, most board yang dia dah design, board tu besar sebab top layer penuh dengan through hole komponen kan. So mostly board-board macam ni, maksudnya board-board yang macam bottom, dia punya top layer penuh dengan through hole komponen, bottom layer dia penuh dengan SMD. Mostly board macam tu kalau kita boleh tengok dekat switchboard yang macam kalau kat Tianggol kan, macam ataupun yang ada yang markah skor tu 1-0 ataupun home versus away. Kalau buka board tu memang banyak guna tu sebab diorang tak pentingkan, dia punya controller diorang memang nak besar kan. So and most of through hole component memang tahan lebih lama sebab diorang punya power dissipation tinggi compare to SMD component. Alright, itu sahaja untuk pengenalan 3 type ni. Ada soalan? Saya laju ke? Hello? Hello, tak. Just nice. Alright. Okay. Saya minta maaf dia agak macam bila kita dah sediakan slide, so kita dah practice slide tu kan. Tiba-tiba slide tu tak ada, dia jadi tak organize saya punya flow. It's okay. Minta maaf banyak ya. Nanti kalau slide tu dah siap boleh share kemudian, tak apa. Tapi saya akan share insyaAllah. Okay, peserta khusus, siapa yang bertanya boleh bertanya Raya dengan Cik Yusri. Nak tanya sikit, yang 3 type of papan tu, yang folder tadi tu, dia memang kita gunakan sekarang ke? Banyak digunakan yang mana satu? Yang mana ya? Yang type 1, type 2, type 3 tu kan? Aha. Biasa kita kalau dalam competition, kita biasanya guna type mana? Dalam competition tak ada. Tak guna kan? Sebab yang saya explain ni semua ialah general electronic product yang dikeluarkan banyak industri start tahun 2000 sehingga 2010. Sekarang ni dah tak ada lah. Sekarang ni memang designer dia buat sesuka hati dia orang. Asalkan board tu dia dapat minimize and efficient arus yang mengalir dekat board tu sangat efficient, accurate, dia orang guna je istilah tu. Tapi benda-benda macam ni dalam designing dia ada 3 je benda yang kita kena fikirkan, iaitu RF component, antenna component dengan inductor component. So kalau macam transformer ke inductor dalam bahasa Melayu apa ya? Coil. Pak Aruh, sorry okay. So Pak Aruh, so macam Pak Aruh, transformer, antena, RF component yang macam yang pakai coil lah. Kat situ je diorang akan titik beratkan sikit. Selebihnya diorang mostly designer or developer, diorang buat je apa-apa diorang rasa macam asalkan benda tu jadi, diorang buat je. So tapi general standard type yang dikeluarkan most company ialah yang 3 type ni. Tapi dalam competition, apa-apa competition di mana-mana di dunia tak ada. Memang tak ada any type. Tapi minta maaf. Tapi di world skill, okay. Terima kasih Cik Gela. Tapi di world skill untuk modul hardware design. Modul hardware design memang bottom layer memang kena SMD and top layer kena through hole macam type 3 macam ni.
untuk masuk work skill. Tapi untuk ASEAN skill dengan SWCMB tak ada. Tapi kat work skill memang kena pakai type 3. Itu syarat dia lah. Hello Yus. Ya? Hello Yus, ada soalan nak tanya. Boleh. Soalan yang kita nak tanya ni boleh tak kalau dia berpandu pada bukan installation tapi just untuk function komponen. Function komponen. Kefungsian komponen. Okay. Atau just untuk installation saja. Yang mana? Untuk yang kita punya kursus ni, kalau kita nak tanya yang untuk fungsi-fungsi komponen boleh jugalah. Boleh. Tak ada masalah. Boleh ya? Boleh. Okey, makasih. Saya cari soalan dulu. Okay. Terima kasih ya. Cik Najib saya rasa pernah jumpa lah. Pernah dekat itu saya bawa pernah. student. Ya. Bawa student. Terima kasih ya. Muka itulah. Okay, Ya, okay, miskin. so kita rehat selama 30 minit mengikut jadual. So, mana jadualnya? Is it okay. Okay, rehat sehingga pukul 11. Kemudian saya jumpa, saya akan continue kepada introduction to electronic installation. So, saya brief sikit. So, macam tadi saya ada perkenalkan reflow soldering, wave soldering dengan hand soldering. So, 3 tu saya akan explain untuk part 2, insyaAllah. Okay, selamat berehat. Assalamualaikum.